Jadi sekarang pilihan dan tanggungjawab berada di tangan anda. Semuanya sudah pun dikongsikan, manifesto sudah diwar-warkan. Sekarang masa untuk rakyat memilih. Kami mudahkan untuk anda. Sebelum anda buat keputusan esok, kira-kira kurang 12 jam dari sekarang, apa yang anda perlu tahu berkenaan dengan apa yang ditawarkan oleh setiap parti untuk anda membuat pilihan yang paling bijak. Untuk itu, saya mahu terus ke rakan setugas saya kembali ke studio bersama dengan Naila Huda untuk rangkuman manifesto parti-parti utama yang kita tahu setakat ini. Naila, silakan. Luqman, sebentar tadi kami bawakan penonton Asra Awani ke kempen ketiga-tiga calon Perdana Menteri. Tapi saya juga nak ingatkan kepada penonton apa manifesto yang diangkat oleh parti masing-masing. Kita mulakan dengan Barisan Nasional BN yang kalau kita lihat secara keseluruhannya boleh dikatakan lebih banyak tumpuan diberi kepada ekonomi. Misalnya teras utama fokus kepada pengurusan kos sara hidup, membangunkan Sabah dan Sarawak, juga melihat kepada isu pengangguran anak muda, isu gaji rendah dan kebajikan golongan pekerja, isu bekalan makanan dan rantaian produk. Selain itu, turut melihat kepada penyelesaian kelembapan ekonomi dan strategi baharu untuk menarik FDI ataupun pelaburan asing, pemerkasaan luar bandar, semak semula strategi hubungan luar. Itu antara perkara yang menyentuh bab ekonomi. Tapi kalau kita nak bercakap tentang hal politik, hanya satu teras yang memfokuskan kepada isu politik, iaitu menumpu kepada kestabilan politik dan kerajaan. Selain itu, lebih melihat kepada isu-isu sosial seperti ekosistem kesihatan berkualiti, memodernkan pendidikan awal sekolah dan pengajian tinggi, keseimbangan dan keadilan sosial serta pengiktirafan kepada wanita dan penjagaan alam sekitar dengan 30% sumber diperbaharui. Jadi secara keseluruhannya kalau kita nak rangkumkan bagi manifesto BN ini, lebih banyak tumpuan kepada isu ekonomi tetapi tidak berapa banyak fokus kepada isu lain seperti misalnya politik, dan selainnya lebih mengutamakan aspek sosial seperti pendidikan, kesihatan dan pengiktirafan kepada wanita. Kalau kita nak bandingkan dengan manifesto Pakatan Harapan atau PH, juga tertumpu kepada ekonomi. Kalau kita lihat teras utama menitik beratkan isu kos sara hidup sama seperti manifesto Barisan Nasional, tetapi apa yang berbeza bagi manifesto PH ini, teras kedua yang paling utama adalah agenda untuk memerangi rasuah. Jelas kita tidak lihat dalam manifesto BN kalau nak dibandingkan. Tetapi selain itu, kalau tumpuan ekonomi juga melihat kepada ekonomi belia, ekonomi anak muda dan juga untuk meningkatkan daya saing negara. Tetapi selain itu, kalau kita nak rangkumkan juga manifesto PH ini juga melihat kepada isu yang lebih bersasar, targeted isu. Misalnya kalau kita nak lihat bagi pendidikan, target sasar terus kepada isu generasi tercicir yang kita tahu satu isu yang agak signifikan terutamanya selepas pandemik COVID-19, melihat khususnya kepada generasi yang tercicir daripada sektor pendidikan sewaktu pandemik. Selain itu, kalau bagi sektor kesihatan, sasar terus kepada isu pekerja kontrak dan kebajikan penjawat kesihatan yang juga kita tahu menjadi satu isu utama ketika pandemik COVID-19 khususnya selepas hartal doktor kontrak. Selain itu, melihat kepada isu sosial juga, ketaksamaan janda dan sosioekonomi wanita, pembangunan wilayah Sabah dan Sarawak, dan juga dua teras utama yang melihat kepada alam sekitar iaitu ketahanan bencana, memantapkan pelindungan. Kita tahu satu isu utama khususnya dengan ancaman banjir sekarang ini, dan juga agenda untuk memelihara khazanah alam. Jadi dua teras melihat kepada alam sekitar. Ada sekali kalau kita nak bandingkan dengan manifesto Perikatan Nasional atau PN pula, perbandingannya, perbezaannya daripada manifesto BN dan manifesto PH. Bagi PN pula boleh dikatakan agak inklusif kerana ada tumpuan yang diberikan kepada golongan secara spesifik dan juga golongan rentan. Antara golongan termasuklah anak belia, anak muda, wanita, warga emas, OKU, peneroka Felda dan juga usaha untuk mentransformasikan petani, penternak, nelayan dan pekebun kecil. Selain itu, ada juga tumpuan kepada ekonomi seperti mana kita lihat manifesto sebelum ini, teras utama yang diberi tumpuan adalah ekonomi dan juga taraf hidup rakyat. Mungkin tidak sama seperti manifesto sebelum ini, lebih menyentuh kepada kos sara hidup, tetapi bagi manifesto PN lebih melihat kepada sosioekonomi secara keseluruhan, iaitu living
living standards ataupun taraf hidup rakyat. Satu perkara yang sama kita lihat dengan manifesto PH adalah usaha untuk bersihkan politik dan tadbir urus, sama seperti agenda PH untuk memerangi rasuah. Dan selain itu, kita lihat ada juga menyentuh dengan aspek pembangunan, memacu pembangunan wilayah dan juga mengenai dengan alam sekitar untuk lestarikan alam sekitar dan merancangkan pelancongan. Itu bagi manifesto Perikatan Nasional. Ada samanya dan ada bezanya antara manifesto ketiga-tiga parti ini, dan tentunya itu menjadi pengukur bagi rakyat menilai yang mana satu mendapat undi mereka untuk hari pengundian PRU 15 esok. Dan kita kembali ke Luqman untuk banyak lagi laporan mengenai dengan PRU 15. Luqman. Baik, itu tawaran-tawarannya. Sekarang pilihan dan keputusan di tangan anda. Kerana kurang 24 jam, hampir 21 juta rakyat Malaysia akan tunaikan tanggungjawab mereka masing-masing.